Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gul Al-Hijrah malam ini bersama saya Zaim Zamani. Luar biasa dan tidak dijangka. Itu gambaran yang dapat diberikan terhadap operasi Taufan Al-Aqsa yang dilancarkan Hamas terhadap Israel Sabtu lalu. Ini adalah serangan mengejut antara terbesar dalam sejarah yang pernah disasarkan ke arah negara haram Yahudi itu. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh berkata operasi dari darat, laut dan udara itu adalah balasan terhadap pencabulan berterusan Zionis di Masjid Al-Aqsa selain kezaliman terhadap tahanan Palestin di penjara Israel. Sabtu 6.30 pagi waktu tempatan, lebih 5,000 roket dilancarkan Hamas ke arah Israel dalam masa hanya 20 minit. Dengan strategi yang padu, Hamas menerusi sayap pejuang Brigade Al-Qassam turut melancarkan serangan dari darat dan berjaya menyusup ke kawasan selatan Israel dengan menggunakan paraglider. Hasilnya, beberapa balai polis rejim Zionis termasuk diserang dan ditawan pejuang Al-Qassam. Drone turut digunakan untuk memusnahkan kereta kebal rejim Israel. Lebih 50 tentera dan rakyat Israel berjaya ditangkap Brigade Al-Qassam dan dibawa masuk ke semenanjung Gaza. Dalam pada itu, di Gaza, pejuang Palestin berarak di bandar itu menggunakan kenderaan tentera Israel yang berjaya dirampas mereka. Manakala di Han Yunis, rakyat Palestin yang lengkap bersenjata menawan kereta perisai Israel. Mereka turut meruntuhkan tembok di checkpoint tentera di sempadan Erez. Sempadan itu kini dilaporkan berada dalam kawalan pejuang Palestin. Apa yang jelas, operasi ini membuahkan hasil apabila 4 penempatan haram Yahudi berjaya dibebaskan sepenuhnya oleh pejuang Palestin. Israel terkejut dan panik. Serangan berskala besar Hamas ini tidak sama sekali dijangka negara haram Yahudi itu. Malah agensi perisikan Israel sendiri dilaporkan tidak dapat menghidu operasi Taufan Al-Aqsa yang dilancarkan genap 50 tahun Perang Arab-Israel. Siren amaran dibunyikan sejauh Tel Aviv dan Baitul Maqdis Timur yang diduduki. Sistem pertahanan Iron Dome yang lazimnya melindungi Israel daripada serangan roket dari Palestin dilihat tidak dapat menangkis sepenuhnya serangan roket Hamas. Di Ashkelon, bandar berhampiran sepadan Gaza, roket turut mengenai penempatan Israel mengakibatkan beberapa buah kenderaan terbakar. Penduduk di Tel Aviv turut meninggalkan kediaman mereka selepas roket Hamas berjaya menjangkau sejauh bandaraya itu. Dalam pada itu, visual tular menunjukkan pendatang haram Yahudi yang panik dengan serangan Hamas berkenaan melarikan diri meninggalkan penempatan haram mereka. Ada antara pendatang yang bergegas ke lapangan terbang untuk meninggalkan tanah yang didakwa milik asli mereka itu. Menurut Israel, lebih 200 rakyatnya terkorban manakala lebih 1,000 cedera setakat ini. Kemarahan turut membuak dalam kalangan rakyat Israel terhadap kepimpinan Benjamin Netanyahu. Mereka mendakwa pihak berkuasa lambat bertindak. Malah terdapat penduduk Yahudi yang menunggu sehingga 12 jam sebelum mendapat bantuan. Serangan Hamas ini bukan sahaja mengejutkan, malah memalukan rejim Zionis yang sering mendabik dada dengan kekuatan pertahanan mereka. Israel tidak berdiam diri dengan angkuh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu melancarkan operasi pedang besi dan memberi amaran akan menyerang Gaza habis-habisan dan menjadikan semenanjung itu seperti padang jarak padang terkukur. Gaza bergegar. Sekurang-kurangnya 15 bangunan kediaman musnah dibedil jet pejuang Israel. Turut musnah menara watan yang menempatkan pejabat-pejabat dan institusi penting di tengah bandar Gaza. Beberapa pusat operasi Hamas dilaporkan menjadi sasaran. Angka korban penduduk Gaza kini melebihi 313 nyawa, manakala ribuan lagi cedera.
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melaporkan sekurang-kurangnya 20,000 penduduk Gaza hilang tempat tinggal. Tentera Zionis turut menggerakkan kekuatan tentera daratnya ke arah Gaza sekaligus meningkatkan kemungkinan Israel melancarkan operasi pencerobohan di darat ke arah Gaza. Israel turut dilapor memutuskan bekalan elektrik di Gaza. Menurut media Palestin, rejim Zionis juga sanggup mengorbankan penduduk Yahudi yang dijadikan tebusan pejuang Palestin di Sderot. Ketika ini, Israel dilaporkan telah memindahkan penduduk haram Yahudi berhampiran Gaza dalam masa 24 jam sebelum menggerakkan ribuan tenteranya untuk menentang pejuang Palestin yang telah menyusup ke kawasan berkenaan. Baik, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai situasi di Gaza di talian Skype ketika ini, Ketua Pegawai Eksekutif Aman Palestin Berhad, Saudara Awang Sufian Awang Piot. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kerana sudi bersama dengan Global Hijrah. Baik, situasi di Gaza ketika ini masih tegang dan Israel berikrar akan menyerang habis-habisan semenanjung Gaza. Sejauh mana seriusnya ancaman ini kepada penduduk Gaza, Tuan? Ya, sekarang ini memang telah berlakunya Taufan Al-Aqsa ataupun Operasi Taufan Al-Aqsa. Tetapi perang pada kali ini berbeza dengan perang-perang yang dilakukan oleh Israel dan juga Mujahidin Palestin. Perang yang terakhir iaitulah Saiful Quds ataupun Pedang Al-Quds yang berpunca kerana pencerobohan Yahudi Israel ke atas Masjidil Aqsa menyebabkan tercetusnya perang yang dimulakan oleh Mujahidin. Tetapi pada ketika itu, perang dapat diketahui bila akan berlaku. Tetapi perang pada kali ini ataupun yang kita sebut sebagai Operasi Al-Aqsa bukan Israel yang memulakan sebenarnya. Tetapi yang memulakan perang ini adalah pihak Mujahidin Palestin. Dalam keadaan dianya bermula pada hari Jumaat lagi, pada hari Sabtu, yang tidak diketahui perang ini dimulakan. Pada ketika dan rakyat Palestin pun tidak mengetahui bahawa perang ini akan berlaku. Rakyat Palestin hanya tahu ketika mana melihat peluru perpandu dilancarkan, lebih 5,000 peluru perpandu dilancarkan dalam masa 20 minit. Sebenarnya pelancaran peluru perpandu itu adalah untuk menutupi operasi besar yang dilakukan oleh Al-Qassam apabila tentera-tentera Mujahidin Palestin dapat menceroboh masuk, dapat merampas lebih 21 penempatan haram Israel. Dan disebabkan itu juga mereka telah dapat menawan lebih 50 orang tentera dan juga rakyat Israel masuk ke dalam Gaza. Dan perkara ini sebenarnya menjadi kekuatan kepada rakyat Palestin. Dan mereka memang sudah menjangka akan berlaku ketegangan di antara Israel dengan Palestin. Tetapi sebenarnya rakyat Palestin sudah bersedia untuk menghadapi perang yang akan berlaku ini. Baik, Tuan, kalau kita lihat angka terkini, kalau kita lihat angka terkini, Tuan Awang, menunjukkan lebih 400 penduduk Yahudi maut manakala lebih 2,000 cedera. Dan ini menunjukkan pejuang Palestin benar-benar memberi tentangan hebat terhadap Israel. Dan adakah ini tanda kejayaan Palestin semakin hampir, Tuan? Seperti mana yang saya kata, marhalah peperangan, peringkat peperangan sekarang ini adalah dimiliki oleh rakyat Palestin. Mereka mengatakan perang pada kali ini kita memerangi Israel dan bukan mereka memerangi kita. Dan mereka telah menjangkakan bahawasanya mereka mampu untuk memenangi perang ini. Pada kali ini menunjukkan bahawasanya kekuatan walaupun hanya menggunakan peralatan yang tidak begitu banyak dibandingkan dengan Israel, tapi Israel cukup terkejut dengan serangan yang dilakukan oleh pihak Palestin dan mereka sangat-sangat gembira dengan kemenangan yang akan datang untuk pihak Palestin. Baik, terima kasih Saudara Awang Sufian atas perkongsian ini, dan Global Hijrah berehat seketika lagi kupasan mengenai operasi Taufan Al-Aqsa selepas ini. Alhamdulillah bertemu kembali. Operasi Taufan Al-Aqsa yang dilancarkan pejuang Hamas mengejutkan dunia dengan strategi dan kekuatan yang dibuktikan mereka. Jelas Israel tidak boleh memandang sebelah mata. Persoalan ketika ini, adakah ia mampu menghentikan konflik Palestin-Israel yang telah berlarutan selama berdekad-dekad? Di talian Skype ketika ini, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif IAIS Malaysia, Dr. Ahmad Badri Abdullah. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Doktor, kalau kita lihat apa signifikannya Hamas memilih waktu ini untuk melancarkan operasi Taufan Al-Aqsa dan sejauh mana ia memberi kesan terhadap konflik Palestin-Israel untuk jangka masa panjang dan pendek, Doktor? Kenapa sekarang berlakunya serangan ini? Saya rasa ada beberapa faktor penting yang kita perlu kira. Yang pertama adalah provokasi yang tidak henti-henti oleh rejim Israel ke atas mencerobohi Masjidil Aqsa pada awal tahun ini dan pada bulan Ramadan dan juga pada bulan September yang lalu. Jadi provokasi yang tidak henti-henti ini mencetuskan kemarahan rakyat Palestin. Dan juga provokasi paling signifikan bagi saya ialah apabila Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam ucapan beliau di Pimpinan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menunjukkan peta Timur Tengah baru yang meletakkan wilayah-wilayah Palestin di bawah penguasaan rejim Israel. Dan ramai juga pengkaji yang mengaitkan serangan kali ini dengan inisiatif untuk menormalisasikan hubungan negara-negara Arab dengan Israel, khususnya negara-negara Arab yang utama dan penting seperti Arab Saudi. Seolah-olahnya serangan kali ini ingin rakyat Palestin ingin menyuarakan bahawa mereka tidak bersetuju dengan proses normalisasi ini dan suara mereka perlu didengar kerana mereka merupakan pemegang taruh yang utama dalam isu Palestin dan Israel ini. Dan ada juga yang mengaitkan serangan kali ini dengan ulang tahun serangan peristiwa Yom Kippur apabila bangsa Arab pada 6 Oktober 1973 melancarkan serangan secara mengejut ke atas penceroboh Israel pada perayaan Yom Kippur pada waktu tersebut. Jadi saya rasa ini beberapa signifikan ataupun motif yang kita boleh lihat di belakang peristiwa serangan pada kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Badri atas perkongsian malam ini. Kami di Globe Al Hijrah turut mendoakan keselamatan saudara Muslim di Palestin dan semoga perjuangan mereka memperoleh kejayaan. Sekian untuk malam ini, lagi kupasan isu-isu ummah dunia Ahad minggu depan. Saya Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim.